Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuah Fikri bin Muhammad Daim. Saya akan membentangkan tentang pengenalan produk Knorr. Produk Knorr ia daripada Unilever. Unilever ialah syarikat produk penggunaan harian transnasional British Blender yang ibu pejabatnya di London, United Kingdom dan Rotterdam di Belanda. Unilever diasaskan pada 2 September 1929 oleh penggabungan pengeluar margarin Belanda iaitu Margarine Uni dan pembuatan sabun British iaitu Lever Brothers. Ia adalah dua syarikat berdaftar yang terdiri daripada Unilever PLC yang berpusat di London dan Unilever NV yang berpusat di Rotterdam. Kedua-dua syarikat beroperasi sebagai perniagaan tunggal dengan lembaga pengarah bersama. Produknya termasuk makanan dan minuman, ejen pembersih dan produk penjagaan diri. Unilever merupakan syarikat barangan pengguna yang terbesar di dunia yang diukur pada tahun 2012 dan syarikat ke-7 paling bernilai di Eropah. Unilever ialah salah satu syarikat multinasional tertua yang produknya boleh didapati di sekitar 190 negara. Knorr merupakan jenama makanan dan minuman Jerman yang dimiliki oleh syarikat Belanda British Unilever sejak tahun 2000. Apabila Unilever mengambil alih Best Foods, tidak termasuk Jepun, ia menghasilkan sup dehidrasi, campuran makanan, perasa dan kiub rebusan. Ia dikenali sebagai Roy Cho di Indonesia serta Belanda dan sebagai Continental di Australia. Saya Muhammad Sufi Koyam bin Abdul Rahman dari kelas DPIH 1A akan menerangkan tentang tajuk halal haram kami, iaitu produk Knorr. Okey, pada tahun 2016 ada satu peristiwa ni yang viral dekat Facebook. Kiranya macam mengatakan bahawa produk Knorr ini telah mengeluarkan satu produk kiub pati yang berperisa babi dan diedarkan di pasaraya di Malaysia lah. Okey, mengenai perkara ini, menurut JAKIM, perkara ini bukanlah dikilangkan di Malaysia dan produk tersebut tidak layak memiliki pengesahan halal serta tiada sebarang petanda logo halal yang tertera dekat bungkusan tu lah. Kalau kita tengok pun kiranya packaging dia tu memang ada nama Knorr, tapi produk tu dekat packaging produk tu tak ada logo halal. Okey, berdasarkan peristiwa ni, kiranya ramai yang tertanya-tanya, produk Knorr ni boleh pakai ke tidak? Kiranya halal ke tak status dia sebenarnya? Ramai yang tanya lah macam tu kan. Okey, lepas tu pada tahun 2018, pemilik jenama Knorr iaitu Unilever Holdings Sdn Bhd telah mengesahkan bahawa pihak syarikat mereka tidak mengimport atau mengedarkan sebarang kiub pati yang berperisa babi di pasaran Malaysia. Okey, kiranya dia orang dah buat pengesahan lah yang dia orang tak ada keluarkan langsung ataupun dia orang tak ada import langsung produk yang kiub pati yang berperisa babi ni kat seluruh dunia, dekat pasaran Malaysia lah, dia orang tak ada keluarkan langsung. Okey, pasal satu lagi pula, syarikat dia orang Unilever Holdings ni committed dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh JAKIM ni lah, sebab dia orang kan salah seorang daripada pemegang sijil pengesahan halal Malaysia yang sah. So dia orang kena ikut standard yang ditetapkan lah. Okey, buat masa
setakat ini semakan di Direktori Halal JAKIM pada pada 11 Februari 2020. Unilever Holdings Sdn Bhd masih tersenarai dalam pemegang sijil halal yang sah. Lepas tu berdasarkan carian di laman membeli belah online ataupun online shopping, Jaya Grocer, Cube parti berperisa babi tersebut diimport oleh Transcell Sdn Bhd. So kiranya syarikat lain lah, bukan syarikat Unilever. Syarikat lain yang import produk tersebut daripada negara luar, membawa masuk ke Malaysia. Okey, hal ini terjadi sebab sesiapa sahaja yang boleh masuk, yang boleh import barang ni, yang boleh import produk tersebut masuk ke dalam Malaysia lah. Sebab Unilever Holdings ni, dia secara umumnya dia tak ada kuasa untuk menghalang mana-mana syarikat yang ingin mengimport produk tersebut ke Malaysia. Okey, so kalau kita tengok pun, untuk keseluruhan kes ini, Unilever Holdings tidak bersalah lah, sebab yang mengimport produk tersebut pun adalah Transcell Sdn Bhd. So kalau dikatakan betul gambar yang ditularkan, yang diviralkan dekat Facebook tu, itu adalah salah pasaraya tersebut. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat setiap pasaraya, dia tak boleh campurkan produk halal dengan produk yang tak halal tau. Macam contohnya, dia letak produk kit party yang perisa babi ni, dia letak sebelah kit party yang perisa ayam. So tak boleh. Sebab kalau kita tengok pun dekat pasaraya, dia ada satu ruangan khusus yang disediakan untuk makanan non halal saja. Dia memang tak boleh campur. So kalau katakan berita yang tersebar tu betul, yang berlaku di Malaysia, pemilik syarikat tersebut boleh didenda sebanyak RM10,000 serta penjara tidak lebih daripada 2 tahun, sebab telah melanggar Akta Makanan 2009, iaitu Seksyen 38(I), sebab tidak mencampurkan barang makanan halal dan tidak halal ini sekali. Ini saya akan menerangkan tentang pandangan ulama dan hukum bagi Cube yang berperisa babi. Okey, Cube yang berperisa babi tidak boleh digunakan oleh umat Islam kerana dalam Cube tersebut mempunyai bahan yang haram dimakan oleh umat Islam, iaitu babi. Okey, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran tentang pengharaman bagi najis babi, iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat 3, iaitu yang bermaksud diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah yang mengalir serta daging babi. Okey. Selepas itu, pandangan ulama daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawasanya najis babi ini adalah najis aini, iaitu keseluruhan bagi anggota badannya adalah najis. Sama ada babi itu masih hidup ataupun telah mati. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang isu Cube yang berada di Malaysia. Kilang di Malaysia tidak mengeluarkan segala produk yang berasaskan daging babi. Kilang di Malaysia hanya mengeluarkan produk berasaskan ayam, ikan dan daging sahaja yang disahkan oleh JAKIM, iaitu benda yang dihalal bagi umat Islam di Malaysia menggunakannya. Akan tetapi, kilang yang mengeluarkan perisa yang menggunakan babi ini berada di kilang di luar negara dan Malaysia salah satu penunjuk aras barang kilang yang halal di luar negara. Kita dapat lihat bahawasanya rakyat Malaysia pada hari ini sangat peka dan prihatin akan isu kehalalan produk yang mereka gunakan setiap hari. Walaupun isu ini palsu daripada media sosial, akan tetapi kita dapat lihat bahawasanya rakyat Malaysia sangat pentingkan kehalalan
bagi produk yang mereka gunakan, dan mereka sangat berwaspada dan berhati-hati akan produk yang mereka gunakan seharian walaupun produk itu telah disahkan oleh JAKIM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya saya Muhammad Nazrul Syah akan mengemukakan cadangan cara penyelesaian isu iaitu parti no tu berdasarkan prinsip halal dan haram yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Okey, yang saya jumpa prinsip yang berkaitan mempunyai 3. Yang pertama adalah niat baik tidak boleh menghalalkan yang haram. Okey, isu tersebut tidak boleh dikatakan halal sedangkan benda tersebut haram dimakan. Okey, ini boleh dilihat daripada segi parti no tersebut. Sebab parti no tersebut, yang isu yang dikemukakan adalah parti no tersebut mempunyai POK, betul tak? Okey, POK tu meskipun walaupun ada proses transformasi melalui kaedah apa sekalipun, kita mesti lihat bahawa dari segi pendapat ulama iaitu Majlis Fatwa Kebangsaan tidak boleh tidak membenarkan lagi makanan babi sebab babi adalah tetap haram dimakan. Okey, seterusnya poin yang kedua adalah berhati-hati kepada perkara syubhah bagi menghindari perkara-perkara yang haram. Okey, ini kerana apa? Ini kerana merupakan salah satu cara umat Islam atau golongan Muslim untuk berwaspada, untuk sentiasa berwaspada dalam produk-produk makanan atau bahan yang terkandung dalam setiap makanan. Okey, jadi ini boleh dikaitkan dengan isu yang kami bincangkan iaitu parti no pork. Okey, pork ni babi lah ya. Okey, ini kerana apa? Golongan Muslim, masyarakat tamsilnya masyarakat Malaysia akan berwaspada apabila tiup parti no ni dikeluarkan di Malaysia. Kerana apa? Okey, kerana yang pork no ni seperti yang kita tahu adalah memang makanan yang diharamkan. Jadi dikhawatiri terutamanya masyarakat Malaysia atau Islam, orang Islam khawatir akan makanan yang parti ayam atau parti-parti lain yang halal dimakan, takut dimasukkan makanan-makanan yang haram. Jadi itulah langkah yang selebihnya. Tapi jangan risau sebab dia sudah diasingkan. Meskipun begitu, kita perlulah sentiasa bersyubhah atau berwaspada dengan produk-produk lain. Okey, dan yang terakhir sekali adalah cara penyelesaian iaitu prinsip Yusuf Al-Qardawi dia adalah menghalalkan dan mengharamkan adalah sesuatu hak milik Allah. Okey, ini kerana apa? Kerana kita tahu bahawa tentang hukum atau tentang apa yang asasnya halal dan haram tersebut ditentukan oleh Allah, yang terkandung nas dan ada dalilnya di dalam Al-Quran. Okey, ini pula boleh dikaitkan dengan isu buat batino tu, bahawa apa tahu, bahawa meskipun kita akan menghalalkan atau kita akan yakin perkara tu halal dimakan, tetapi tidak boleh. Kerana apa? Di dalam Al-Quran tetap mengatakan bahawa babi itu tetap haram dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Sabri dari DP Situ. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan yang telah dibincangkan tadi. Kesimpulan yang boleh kita dapat daripada isu ini ialah sebagai umat Islam, kita mestilah mencari makanan yang halal dan makanan yang baik dan mengetahui asal makanan tersebut. Kita mestilah menyiasat dahulu makanan tersebut dan supaya makanan tersebut diterima baik oleh badan kita dan makanan tersebut diberkati oleh Allah. Selain itu, makanan yang halal telah dikatakan tidak boleh bercampur dengan yang haram, yang boleh menyebabkan keseluruhan makanan tersebut menjadi haram. Akhir kata, carilah makanan yang baik dan makanan yang halal.
supaya amalan dan setiap perbuatan kita dapat diterima Allah.